Shalom. 弟兄姐妹平安， Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. 主所爱的弟兄姐妹早上好。 Kita bersyukur kepada Tuhan kesempatan ibadah bukan sekadar kebiasaan. 我们感谢上帝，今天早上的崇拜不单单只是一个旅行而已， Tetapi biarlah kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam setiap kali ibadah. 但愿我们在我们每一次的崇拜中可以遇见到上帝。 Apa ciri hidup orang Kristen? 基督徒的生活有什么样的特征呢？ Tentunya orang Kristen adalah orang yang mengasihi Allah dan juga dipanggil mengasihi sesama. 所谓的基督徒，当然是要爱上帝的，也爱别人。 Itulah yang juga kita baca dan renungkan di dalam firman Tuhan. 这也是我们在主的话语里面所读到的。 Kita tidak hanya dipanggil untuk mengasihi Allah, tetapi juga mengasihi sesama. 我们被呼召不仅只爱上帝而已，但是也要爱别人。 Di dalam nasihat yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Roma, itulah yang akan kita renungkan pagi ini. 在保罗写给罗马的会友的劝告里，这是我们今天早上要一起思考的。 Kalau saudara membaca bagian awal surat Roma, saudara bisa melihat bagaimana karya keselamatan di dalam Kristus. 若弟兄姐妹读罗马书前部分，我们可以看到耶稣基督的救赎工作。 Dan ini kemudian diresponi dengan menyerahkan hidup kepada Allah. 然后我们的反应就是把我们的生命交托在主手里。 Tetapi juga diaplikasikan di dalam relasi dengan sesama. 但是我们也把它应用在我们和其他人的关系上。 Maka pagi ini tema yang diberikan kepada kita adalah nasihat bagi yang kuat untuk menolong yang lemah. 那么今天早上的主题就是坚固的人应该帮助软弱的人。 Kalau saudara saat ini juga dalam bulan diakonia, ini menjadi kesempatan untuk kita menghayati panggilan Tuhan yang kuat menolong yang lemah. 那么今天也是福利周，那么我们刚好可以应用这个主题在我们的生命中，就是坚固的人帮助软弱的人。 Firman Tuhan akan kita baca bersama di dalam Roma 15 ayat 1 sampai 13. 我们一起读神的话语，取自于罗马书15章第1到第13节。 Saya membaca di dalam bahasa Indonesia ayat 1 sampai 6 lalu dilanjutkan dalam bahasa Mandarin. 牧师用印尼语读第1到第6节，接下来单单用华语读。 Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul orang yang lemah dan orang yang kuat ayat pertama. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. 第7到第13节，所以你们要彼此接纳，如同基督接纳你们一样，使荣耀归于神。我说，基督是为神真理做了受隔离人的执事，要证实所应许列祖的话，并叫外邦人因他的怜悯荣耀神，如经上所记。因此，我要在外邦中称赞你，歌颂你的名。
又说你们外邦人当与主的百姓一同欢乐。又说外邦啊，你们当赞美主；万民啊，你们都当颂赞他。又有以赛亚说，将来有耶西的根，就是那兴起来要治理外邦的，外邦人要仰望他。但愿使人有盼望的神，因信将诸般的喜乐、平安充满你们的心，使你们借着圣灵的能力大有盼望。Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam surat yang Paulus tuliskan ini ada konteks yang menarik. 主所爱的弟兄姐妹，保罗所写的这本书有很有趣的含义。Jemaat di Roma terdiri dari dua kelompok ya, ada yang dari latar belakang Yahudi yang menjadi Kristen dan juga ada dari latar belakang non-Yahudi yang menjadi Kristen. 在罗马城的会友呢，被分成两个部分，就是犹太人，就是相信耶稣的，还有外邦人，就是非犹太人。Dan tidak mudah bagi jemaat pada waktu itu dengan kondisi ini untuk mengalami kesatuan satu sama lain. 那个时候对于会友来说呢，要有一个就是团结的心，同心是一件不容易的事。Keberagaman itu bisa menjadi anugerah ketika bisa dimanfaatkan dengan baik, tetapi juga bisa menjadi bencana kalau tidak disikapi dengan baik. 当我们有各种各样的，我们每个人都有不一样的性格的那个如果我们可以好好的去安排去看待的话，那个是一种恩赐。Karena itulah Paulus memberikan nasihat di dalam ayat ini. 因此，保罗写了他的劝告， Bagi yang kuat dan juga bagi yang lemah. 为坚固的人还有不坚固的人所写。 Dan saya pikir inilah yang harusnya juga menjadi perhatian kita, jemaat Tuhan yang juga tidak terdiri dari satu kelompok saja, tetapi di dalam keberagaman kita. 我想这也是我们在教会的会友们所要思考的一个主题。 Kita akan melihat sama-sama apa yang menjadi nasihat bagi jemaat pada waktu itu. 我们一起看保罗写给会友的劝告， Tetapi juga menjadi nasihat bagi kita yang hidup saat ini di dalam keberagaman di dalam jemaat. 也写给我们今天的劝告。 Ada dua ciri hidup orang Kristen yang dinasehatkan di dalam bagian ini. 基督徒的生活有两个特征。 Nanti saudara bisa lihat di dalam ayat 1 sampai 4 itu judul yang saya berikan, Living for Others, hidup untuk orang lain. 我们可以在第1到第4节看到，就是为别人而活。 Lalu di dalam ayat 5 sampai ayat yang 13 itu adalah hidup bersama orang lain, living with others. 然后第5到第13节和别人一起生活。 Mungkin kita pikir, wah mudah sekali, memang itulah seharusnya hidup kita. 我们可能会想说，这个是一件很容易的事，因为这就是我们的生活。 Tetapi realita dosa membuat manusia cenderung hidup bagi dirinya sendiri. 但实际上呢，罪恶使人只为自己而活。 Dalam bahasa Indonesia bisa disingkat titiriri saudara, mati-matian untuk diri sendiri. 或者我们可以说，只为自己死，为自己而活。 Maka ketika Tuhan boleh menyelamatkan kita, memberikan kita hidup yang baru, Tuhan menolong kita juga untuk hidup bagi orang lain. 所以，当耶稣拯救了我们，主拯救了我们，给我们新生命的时候，他也帮助我们可以为别人而活。 Dan jangan lupa kita tidak hidup sendiri, kita hidup bersama dengan orang-orang lain yang juga sudah diselamatkan oleh Tuhan. 我们也不要忘记，我们不仅仅自己一个人生活在这个世界上，我们也和其他人一起相处。 Mari kita mulai dengan yang pertama. Kita lihat apa yang menjadi nasihat Paulus, bagaimana hidup untuk orang lain. 我们一起看保罗的第一个劝告。
Ada dua prinsip yang Paulus berikan. Yang pertama saudara bisa melihat adalah yang kuat menanggung kelemahan yang lemah. 保罗所给的有2个重要的原则，就是坚固的人应该担待不坚固人的软弱。 Mungkin ini yang kita harus pikirkan di dalam kenyataan keberagaman kita. 也许这就是我们应该思考的实际的情况。 Ada orang-orang yang mungkin diberikan kekuatan oleh Tuhan di dalam jemaat dalam berbagai aspek kehidupan. 有的人可能上帝赐给他很多优点， Maka ingat panggilan kita. Bukanlah hidup bagi diri kita sendiri, tetapi kita juga dipanggil untuk boleh menanggung beban orang yang lain di sekitar kita. 那么我们要记得，我们被呼召，不只是为我们自己而活，乃是为其他人而活。 Kalau saudara membaca ayat yang kedua, maka kita melihat prinsip yang kedua adalah prinsip menyenangkan sesama, tetapi bukan sekadar menyenangkan, perhatikan, demi membangun mereka. 那么，如果我们看第2个原则，就是我们个人务要叫临时喜悦，而且不只叫他喜悦而已，也要使他得益处，建立德行。 Saudara, ini bukan berarti menjadi penjilat bagi orang lain, tetapi perhatikan tujuannya supaya membangun mereka. 我们要一起看，我们要记得，这不是要讨别人的欢喜，但是要建立德行。 Maksud Paulus adalah bukan hanya memikirkan kesenangan kita sendiri, 保罗的意思这里是不仅想着我们自己的喜悦， tetapi belajar juga untuk memikirkan dan bahkan mendahulukan kesenangan orang lain 但是也要为别人的喜悦着想， demi kebaikannya. 为了他能够得到益处。 Saudara, dalam banyak kasus kita perhatikan seringkali memang manusia dalam dosa itu maunya untuk dirinya sendiri. 我们可以看到，有很多时候，我们罪人做的仅仅是为了自己而已。 Jadi kalau di dalam dosa kita merasa kitalah pusat dari dunia ini, semuanya tentang saya. 所以，如果在罪恶中，我们看到我们自己就是我们自己为中心， Seperti anak kecil, itulah ciri manusia di dalam dosa, yang anak kecil itu merasa semua itu punya dia. 就像小孩子一样，我们罪人认为所有的事情都是归我们而已。 Baru-baru ini kami kunjungan keluarga, bertemu dengan banyak keluarga kami yang sudah lama tidak ketemu. 不久，我们一家人去见我们其他很久没有见到的家人亲戚。 Lalu banyak yang sudah punya anak, ada yang masih kira-kira balita sampai SD. 他们有很多已经有了小孩，有的还有他的小孩还很小，就是婴孩到就是小学年龄左右。 Wah, pas kumpul saudara rame sekali, semua dengan senang ya. Itu kira-kira kalau anak-anak 10 menit pertama sebelum berantem. 我们集合的时候都很热闹，就像小孩10分钟之前很好相处，就是他们吵架之前。 Lalu kemudian mulai berantem. Berantemnya apa? Ini HP saya yang duluan pegang, minta ini punya saya, ini permen saya. Semua tentang saya. 那么不久以后，他们就开始争吵，说这是我的手机，这是我的糖果等等。 Jadi ini gambaran dari kehidupan yang berfokus kepada diri sendiri. 这就是只专注于自己的生活。 Bahkan ketika kita punya sesuatu yang mungkin juga bisa kita bagi ke orang lain. Tetapi banyak orang yang berpikir untuk kesenangannya sendiri. 甚至当我们其实有很多可以分享给别人的东西，但是我们只为我们自己而想。 Ini yang Paulus ingatkan kepada jemaat di Roma. 这就是保罗提醒罗马的会友。 Hiduplah sebagai tetangga yang baik bagi semua orang, menunjukkan kasih dan perhatian yang nyata. 要做别人的好邻使，把爱和关怀实际的彰显出来。 Dan saudara, inilah juga yang kiranya menjadi nasihat bagi kita sesuai dengan tema hari ini. 这就是对我们每个人的劝告。
Dan nasihat ini bukan sekadar lahir dari hidup sosial. Oh, manusia makhluk sosial, kita harus berbuat baik kepada sesama. 这也不是因为我们要和别人相处的劝告而已。 Tapi perhatikan bagaimana Rasul Paulus mengajak kita melihat kepada apa dasarnya buat kita melakukan kebaikan bagi sesama. 但是我们要一起思想，为什么保罗要我们为别人而活？ Saudara perhatikan ayat yang ketiga, ternyata perhatikan karena Kristus juga. 我们一起看第3节，因为基督也。 Dasar kebaikan kita, dasar kita memperhatikan sesama karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis kata-kata cercaan mereka, yang mencerca engkau telah mengenai aku. Ini kutipan yang saudara bisa lihat di dalam Mazmur 69 ayat 10. 这就是为什么我们要对别人好，为别人而活，因为基督也不求自己的喜悦，如经上所记，辱骂你人的辱骂都落在我身上，一直到第10节为止。 Banyak orang bilang, oh Kristen sama aja kok dengan agama lain. 有很多人说，基督教和别的宗教是一样的。 Banyak orang yang suka nyama-nyamain, saudara ya. 很多人是这样子想的。 Ada hamba Tuhan bilang kalau cuma lihat samanya hati-hati, kita jadi nggak bijaksana. 有一位神父说，我们要小心，若我们都把所有的宗教当成都一样的，那么我们就没有智慧了。 Saudara mesti berhikmat dan jeli melihat juga perbedaannya. 我们要有智慧，要小心警惕的去看它的不同在哪里。 Karena cilaka saudara kalau cuma lihat samanya. 因为如果我们只看它的同样性，那么就糟糕了。 Waktu lihat monyet, wih sama-sama jarinya 5, kakinya 2, lalu sama monyet. 当我们看到猴子的时候，我们说啊，它的手指也是有它也有5根手指，它的脚也有2根脚，那么我们不歧视猴子了吗？ Orang yang bijaksana juga bisa melihat perbedaan yang mendasar. 有智慧的人要看到不同的地方。 Saudara perhatikan bagi orang Kristen dasar kita berbuat baik beda dengan semua apa yang diajarkan di kepercayaan yang lain. 所以弟兄要看到，我们作为基督徒对别人而好的基础和别的宗教是不一样的。 Ada yang mengajarkan ya berbuat baik supaya lu dibalasnya baik juga. 有的宗教教导说，我们对别人行善，那么我们也可以得到益处。 Ada yang mengajarkan kalau kamu berbuat baik nanti dapat pahala. 或者我们对别人行善，我们可以得到更好的。 Tetapi Kristus menjadi dasar kenapa saudara dan saya diminta juga untuk menyenangkan sesama kita yang lemah. 但是基督作为我们的榜样，为什么我们要为别人而活？为什么我们要对别人行善？ Kalau kita murid-murid Kristus, kita meneladani dia. 若我们是耶稣的基督的门徒的话，那么我们也要效法他。 Karena Kristus tidak mencari kesenangannya sendiri. 因为基督不求自己的喜悦。 Dikatakan dia menanggung celaan kita. 圣经说，他承受了我们的辱骂。 Jadi kalau saudara perhatikan Alkitab mengajar kita, Alkitab memberi pengharapan dan mendorong kita di dalam perjalanan iman. 所以，如果圣经所写的一切都是为了教训我们，给我们盼望，让我们可以走上信心之旅。 Firman Tuhan menjadi dasar bagi saudara dan saya melihat apa yang Kristus lakukan, dan itu kemudian menjadi hal yang saudara dan saya lakukan sebagai pengikutnya. 圣经作为我们的基础，来看到基督所做的，成为我们的榜样。 Sehingga saudara perhatikan itu di alam ayat yang keempat ya. 所以我们可以看到，在第4节那里， Segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. 从前所写的圣经，都是为教训我们写的，叫我们因圣经所生的忍耐和安慰，可以得着盼望。
Ini bagian yang pertama, apa artinya hidup untuk orang lain, living for others. 这就是第一个部分，为什么我们要为别人而活？ Apa aplikasi yang saudara dan saya bisa renungkan untuk kita lakukan? 那么我们可以用什么方法去应用呢？ Maka kita dipanggil untuk mempergunakan berbagai kekuatan yang saudara miliki. Mungkin itu hal keuangan, sosial, popularitas, kedudukan, jabatan. Tetapi kita dipanggil untuk membangun dan berbuat baik bagi mereka yang tidak memilikinya. 那么我们被呼召来使用我们一切的优点，我们一切的权利，无论在经济上所有的方面，来帮助那些没有权利、没有优点的人。 Di dalam gereja pelayanan diakonia adalah pelayanan yang juga boleh mendorong, membangun orang lain yang mungkin tidak dapat seperti yang kita miliki. 在教会的人事部工作，也是一个可以帮助别人的侍奉。 Teladan dari gereja perjanjian baru adalah yang kuat menanggung yang lemah dan terjadi keseimbangan. 新约教会的榜样就是坚固的人帮助不坚固的人，好让可以创造这个平衡。 Kadang-kadang kita pikir, aduh Musa saya mah gak punya apa-apa. Tapi jangan-jangan ada orang lain yang lebih tidak punya apa-apa dibanding saudara. 我们有时候可能会这样子说，牧师啊，我什么都没有。其实可能外面呢也有很多人比我们更没有优点的。 Ingat Tuhan tidak minta yang saudara dan saya tidak punya. 我们要记住，上帝没有要求我们给予我们所没有的。 Tetapi apakah yang kita sudah miliki, itu kita boleh pakai bagi kemuliaan Tuhan dan juga membangun orang lain. 但是我们所拥有的，我们可以用来荣耀上帝的名，也可以用来帮助别人。 Mari renungkan dan terapkan prinsip ini dalam segenap aspek kehidupan kita. 让我们一起思想这个原则，而且应用在我们生活的各个部分。 Gereja dipanggil untuk hidup untuk sesama. 教会被呼召是为了别人而活。 Yang kedua, yang terakhir adalah hidup bersama dengan orang lain. 第二个特征就是与别人一起相处。 Lihat bedanya tadi ya, living for others, sekarang living with others. 我们可以看到它的差别，刚才的就是为别人而活，那么现在就是与其他人一起生活或者相处。 Saudara perhatikan ayat 5 dan 6. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan, perhatikan, kerukunan kepada kamu. Sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Apa tujuannya? Ayat 6. Sehingga dengan satu hati dan satu suara, berarti ini kebersamaan, kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. 我们一起看第5和第6节。但愿赐忍耐、安慰的神，叫你们彼此同心，效法基督耶稣，一心一口，就是一同的一起，荣耀神我们主耶稣基督的父。 Perhatikan dalam ayat ini Paulus menaikkan doa agar jemaat diberi ketekunan, penghiburan untuk apa? Untuk hidup dalam kesatuan. 我们看到这2节里，保罗祷告祈求上帝赐给会友忍耐和安慰。 Saudara tahu apa kata kunci untuk gereja sebenarnya di dalam Alkitab? 我们看到这个忍耐在教会的关键词是什么？ Kata kuncinya adalah saling. Bukan satu orang saja, satu pihak saja, tetapi saling. 它的关键词就是彼此。 Kesatuan menjadi rencana Allah bagi umatnya. Kita harusnya hidup di dalam kesatuan. 所以同心呢，就是上帝要我们每个人所拥有的，所以我们要同心的活在一起。 Kesatuan inilah yang Tuhan rindukan dialami bagi kita umatnya. 这就是上帝所盼望我们每一个人拥有的。 Hidup bersatu di dalam keberagaman. Tadi yang kuat menanggung yang lemah, tetapi bersatu saudara ya. 所以我们要同心的相处，同心的活在一起。
Memang sih untuk yang kuat menanggung yang lemah, bukan hanya yang kuat nolong, tapi yang lemah juga jangan sombong, mau ditolong itu juga penting ya. 所以坚固的人帮助软弱的人，不代表软弱的人什么都没有做。 Dan disinilah kita akan melihat beberapa bagian. Kalau saudara teruskan ke bawah, ini Paulus ngomong apa? Banyak sekali dia kutip ayat di dalam perjanjian lama. 若我们继续看下面的章节，我们可以看到保罗很多引用旧约的经文。 Ingat ya, waktu itu ada Yahudi, non-Yahudi. 我们要记住，有犹太人还有外邦人。 Jadi yang Paulus sampaikan bahwa dari dulu Allah punya rencana menyatukan gereja Tuhan bukan hanya buat orang Yahudi. 所以保罗要强调的就是，这从开始，上帝要把犹太人和外邦人放在一起。 Maka mari kita lihat kesatuan seperti apa yang orang Kristen kita miliki saat ini. 那么我们要看我们作为基督徒所拥有的同心是什么样的呢？ Saudara bisa lihat ayat-ayatnya ya. Kesatuan itu anugerah Allah. Kita nggak kumpul karena lu suka nyanyi, gue suka nyanyi. Yuk kumpul yuk bikin gereja. Tidak. Kesatuan itu adalah karya supranatural dari Allah sendiri. 所以这个同心呢是来自上帝的，不只是我们我喜欢唱歌，你喜欢唱歌，然后我们一同在一起。但是同心是来自上帝的超自然工作。 Tidak ada metode manusia yang dapat menciptakan kesatuan. 人类无法用任何的方式来创造这个同心， Ini hanya mungkin karena anugerah Tuhan. 这一切都可能是因为上帝。 Karena kalau saudara perhatikan ayatnya ya, ayat 7. Sama seperti Kristus juga. 所以若我们看第7节，所以你们要彼此接纳，如同基督接纳你们一样。 Jadi lihat alasannya. Alasan living for others karena Kristus. Alasan living with others karena Kristus. 所以我们看到，刚才我们为别人而活，是因为基督；现在我们和别人一起生活、一起相处，也是因为基督。 Apalagi ciri kesatuan ayat 6. Kesatuan juga terjadi saat kita beribadah bersama. Perhatikan istilah yang Paulus pakai. Satu hati dan satu suara. Yang berarti dalam ibadah bersama. 那么，当我们一起敬拜的时候，我们也是会造成同心这个情况。保罗说，在第6节，保罗说一心一口，他的意思就是一同敬拜。 Mari kita rindukan juga boleh beribadah bersama-sama dengan umat Allah. 让我们也有一颗渴慕的心，和其他弟兄姐妹一起敬拜。 Banyak yang keterusan online juga saudara ya. 有很多弟兄姐妹就是继续在家里在线上敬拜。 Kalau bukan karena sakit atau berhalangan yang sangat sulit, saya pikir mari kita beribadah bersama. Itu ciri gereja, hidup bersama. 若不是因为生病或其他使我们不能来教会敬拜的话，我想我们应该来到教会敬拜主。 Saudara lanjutkan nanti di ayat 7. Kesatuan kita didasarkan pada pembenaran oleh Kristus. Justification by faith. 所以我们可以看到，在第7节那里可以继续，我们的同心是基于基督的称义。 Maka perhatikan, sama seperti Kristus telah menerima kita, kita belajar terima orang lain juga. 如同基督接纳我们一样，我们也要接纳别人。 Dan bagian yang terakhir itu ayat 8 sampai 12, saudara lihat ya, itu banyak sekali kutipan perjanjian lama. 最后第8到第12节，我们可以看到有很多从旧约里的应用词。 Dan sebagai penutup, kalau saudara nanti lihat ayat 13, itu muncul lagi doa di situ ya. 然后作为结束，我们可以看到在第13节，那边有保罗的祷告。 Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.
但愿使人有盼望的神，因信将诸般的喜乐、平安充满你们的心，使你们借着圣灵的能力大有盼望。 Saya makin menyadari kenapa Paulus minta jemaat berlimpah-limpah dalam pengharapan sebenarnya bukan untuk hidup sendiri, tetapi untuk hidup di dalam kebersamaan. 我越来越觉悟到，为什么保罗祷告让会友越来越有大有盼望，不是为了自己，乃是为了和别人一起相处。 Saudara suka minta berkat, datang gereja minta berkat sama Tuhan? 弟兄姐妹喜欢来到教会向主祷告祈求好的东西吗？ Ingat ya, makin banyak berkat makin harus jadi berkat. 我们要记住，我们要求越多的祝福，那么我们也要成为别人的祝福。 Jangan sampai kita jadi gereja yang sibuk dengan diri kita. Ke gereja pun kayak merampok Tuhan. Apalagi yang saya dapat? Berkat apa? Berkat apa? Berkat apa? Tetapi semua tentang diri kita sendiri. 不要让我们成为好像强盗一样来到教会，只要求上帝给我们这个东西那个东西。 Ini Paulus doanya luar biasa loh. Coba kalau hamba Tuhan doain saudara. Kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Tapi tujuannya supaya kamu juga jadi berkat bagi sesama. 所以保罗的祷告是非常了不起的。他祷告为众圣徒可以有大有盼望，因为他希望我们不只是为我们自己而活，乃是为别人而活。 Maka sebagai prinsip yang bisa kita simpulkan hari ini. 那么我们可以一起思想的原则就是， Ingat di dalam gereja juga ada keberagaman. 我们要记得在教会也有很多不同的东西。 Ada yang lemah, kita harus menolong yang lemah. 不同的人，我们有坚固的，有软弱的。 Kita membangun satu sama lain. 那么坚固的要帮助软弱的，我们要彼此建立德行。 Dan ingat kita hidup dalam kesatuan sejati yang sudah diciptakan oleh Kristus. 我们也要活在基督已经创造的同心。 Kira-kira orang lain kalau lihat gereja apa pandangan mereka? 如果别人看到教会的时候，他们会有什么感想呢？ Apakah gereja telah menjadi saksi bagi dunia? 是否教会已经成为世界上的见证人呢？ Kiranya kesatuan kita, saling menolong satu sama lain, itu menjadi kesaksian yang kuat bagi dunia. 愿我们所做的就是彼此同心，可以成为一个好的见证。 Mari tunjukkan kasih dan kesatuan sejati yang sumbernya hanyalah dari Kristus. 让我们把从基督而来的爱和真正的关心彰显出来。 Saudara, saya ketemu ada yang pernah cerita, wah puji Tuhan anak saya susah sekolah, tapi waktu itu Tuhan menolong melalui gereja, anaknya bisa sekolah sampai selesai. 弟兄姐妹，我那时见到了一个会友，他经济方面有问题，他对我说，那个时候他的孩子不能上完他的学业，但是感谢主，教会的会友帮助，好让他的孩子可以完成他的学业。 Saya pernah dengar juga ada yang cerita di gereja, saya ketemu teman, akhirnya melalui itu Tuhan kasih kesempatan anak saya bisa dapat lowongan pekerjaan. 我也曾经听见过一个会友的见证，就是通过教会的会友，他的孩子可以有机会可以在他的公司上班。 Saya pernah dengar juga ada yang cerita, saya kenal Tuhan sejak remaja, orang tua saya belum percaya, tapi Tuhan menolong, gereja datang berkunjung ke rumah, lalu kemudian juga akhirnya orang tua saya boleh percaya datang kepada Yesus. 我也听过这样子的见证，就是这个会友呢，他说他从小，他从他年轻的时候已经来到教会，但是他的父母还没信主，教会就是到他家探访他的父母，最后他的父母来到教会洗礼，相信主耶稣。
Gereja tidak dipanggil hidup bagi diri sendiri, tetapi bagi kemuliaan Allah dan jadi berkat bagi sesama. 教会被呼召，不只是为自己而活，乃是为了荣耀上帝的名。 Kiranya firman Tuhan pagi ini mengevaluasi hidup kita sebagai gereja Tuhan yang dipanggil untuk saling mendukung, saling menolong, hidup dalam kesatuan. 但愿主今天的话语帮助我们作为教会，可以反思我们是否已经做到了这个原则，就是为别人而活，为别人建立德行。 Tuhan menolong kita bukan cuma jadi pendengar yang setia, tetapi jadi pelaku-pelaku firman-Nya. 上帝帮助我们，让我们不只听道的人而已，但是也可以把道行在我们的生命中。 Amin.